Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada Nabi, ada pernah tak kau dengar hari yang besar? Jadi Allah tanya Nabi, adakah kamu dengar tentang hari besar? Hari besar itu ialah hari di mana orang kafir akan tunduk dengan muka yang penuh dengan kesusahan dan kehinaan. Mereka itu orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi inilah hari di mana hari yang besar ini, hari penghisapan. Dan kita akan dihisap setelah kita dihidupkan kembali. So, tidak ada keraguan tentang kebenaran ini. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu adanya hari kebangkitan ni, hari kita dihidupkan kembali ni, dengan bersumpah beberapa kali. Apabila Allah bersumpah ni, maknanya Allah nak manusia ni faham apa yang Allah nak beritahu ni perkara benar, perkara sangat benar, perkara sangat penting, iaitu hari kebangkitan itu pasti datang. Hari kita hidup kembali. Setelah kita hidup di dunia ini, kita akan dimatikan, dan setelah itu kita akan dihidupkan kembali. Itulah hari yang besar, hari kebangkitan. Jadi kita kena tahu semua hari-hari ini. Jangan tahu hari bila nak cuti, kan? Kita sibuk cari bila nak cuti, hari bila cuti, sebab kita nak rancang, mana nak jalan, mana nak pergi, mana nak bawa keluarga bercuti, bila orang ni kahwin, bila orang ni akan sambut hari jadi. Hari-hari itu je kita tahu. Sebab apa? Maksud hidup kita ialah untuk suka-suka lah kat dunia ni. Hidup kita hanya nak bersukri kat dunia. Macam Yazid, dia tak ada maksud hidup, dia kata dulu. Maksud hidup dia nak bersuka je. So dia hanya tahu hari-hari untuk bersuka lah. Jadi untuk menambahkan kesukaan tu, setiap hari hujung minggu akan ada majlis perjumpaan keluarga. Dan di situ adalah majlis masak-memasak, makan-memakan, minum-meminum. Jadi dia ada nenek yang gemar perkara, yang panggil semua cucu-cucu dia. Dan ada kala orang lain pula buat. Tak habis-habis dia, itu kerja dia. Setiap hujung minggu berkumpul. Untuk apa tu? Bersukaria. Jadi dunia ni sebenarnya bukan untuk itu, telah diubah. Sangat tak betul.
Kita jadikan dunia ni untuk bersukaria. Sedangkan Allah tak buat dunia ni untuk bersukaria. Itu kita kena tahu. Allah buat syurga untuk kita bersukaria. Bukan dunia. Dunia ni untuk kita bekerja. Bukan bekerja cari makan pula tu. Kita ingat dunia untuk bekerja. Bekerja apa? Cari makan, cari duit lah. Basically untuk bersukaria. Yazid, dia bersyukur tak dia dapat tahu perkara benar? Saya tak tahulah kalau dia bersyukur tak. Sepatutnya dia bersyukur, dia berterima kasih dengan saya dan dia suka saya lah. Tapi tak, dia tak suka saya. Maknanya dia tak bersyukur lah. Kan? Suka saya pun tidak, sayang saya tidak. Dia sayang, suka kat orang lain lah. Yang tak tahu kenapa. Tapi orang yang buat dia faham benda benar, dia tak suka. Macam Rashidi juga. Kenapa dia orang tak suka saya? Sebab dia orang tak suka Allah. Saya ni nak bawa kamu kepada Allah. Kamu mana suka Allah, jadi tak sukalah saya. Yang bawa kamu kepada sukaria kat dunia ni, kamu suka dia lah. Dan kamu boleh bergelak ketawa dengan dia. Dengan saya tak boleh. Mana nak gelak ketawa dengan saya? Serius saja. Tak suka lah. Jadi suka yang buat kamu ketawa, gelak, makan, minum. Itu yang Aziz suka. Saya dia tak suka. Saya nak bagi tahu yang benar. Yang dia mana dia tahu tu dia masam muka je. Dia nak takut. Amir Sab ni beritahu kita benda-benda menakutkan, mengerikan. Susah. Melainkan dia suka Allah lah. Dia cinta Allah, tentulah dia suka orang yang dicintai oleh Allah. Allah SWT perintah kita supaya mencintai Allah dan mencintai mereka yang dicintai Allah. Tapi Aziz tak cinta saya. Bukan cinta je, suka pun tidak. Kerana dia belum lepas saya daripada maksud hidup dia. Daripada nak menjadi kekasih Allah daripada bersukaria kepada jadi besar, belum jadi lagi. Kenapa belum jadi? Allah tak masuk dalam hati dia. Kenapa Allah tak masuk? Sebab ada yang lain. Ada yang lain lebih murni katanya. Yang bersemat di hatiku. Iaitu isteriku. Seorang wanita. Aduh. Banyak lelaki yang jadi begini. Lelaki yang tak kenal Allah ni, tak tahu Allah. Tak kenal Allah ni, tak tahu. Tak kenal apa yang dia boleh buat. Yang kenal hanya duit orang, apa dia boleh buat. Cinta orang, cinta Allah tak ada. Saya cakap kat dia, cinta isteri yang ada pada kamu tu kamu kena hilangkan. Macam mana? Kamu kena keluar jalan Allah. Tak boleh, kamu kena ceraikan. Tapi dia tak nak. So maknanya dia masih mau bersukaria lagi lah. Walaupun dia dah buat usaha dakwah, tapi maksud untuk bersukaria tu tak hilang. Kita ni akan datang maksud kepada mencintai Allah bila Allah ada dalam hati kita. Bila kita percaya tidak ada yang boleh buat melainkan Allah. Maknanya kalau saya susah, tidak ada yang boleh keluarkan saya dari kesusahan ini melainkan Allah. Kalau saya senang, tak ada siapa boleh bagi saya senang melainkan Allah. Itu tak ada kat hati Yazid, walaupun buat cakap kalimah banyak. Orang yang tak cakap kalimah, Allah tak ada, kita boleh faham. Tapi orang cakap tak ada, kita sangat tak boleh faham. Disebabkan ada dalam hati dia yang telah dibina dulu. Yang telah dibina dulu. Yang itu kena dikeluarkan. Kalau tak dibina dulu, dia tak kena dikeluarkan. Tiba-tiba kan, dia dah bina dulu. Dia cakap kat orang, aku boleh buat kamu duka cita, kamu marah saya, tapi saya tak boleh buat bini saya duka cita dan marah saya. Begitu sekali dia sayang.
Dia sepatutnya cakap, saya boleh buat awak marah saya boleh buat saya tak boleh buat Allah marah saya. Itu patutnya. Itu pun tidak Rashidi buat. Betul. Rashidi dia cinta diri dia. Saya mesti buat diri saya gembira. Saya tak ada isteri. Tak boleh lukakan yang lain, melainkan diri saya. Saya tak boleh lukakan orang lain. Jadi jadilah orang yang riak. Orang yang tak boleh dimarah, tak boleh ditegur oleh siapa pun. Kalau orang tegur dia, marah dia, diri dia dah dilukai, dia terus marah balik orang tu. Tak ada dia nak sabar. Itulah malapetaka yang telah menimpa. Mencintai makhluk, diri atau isteri atau anak atau kerja atau ini lebih dari Allah. Azri pendek ni, kecil aja orang ni. Hati dia cinta makhluk, membuat dia sama standard dengan yang lain. Siapa yang mencintai selain Allah, lebih dari Allah di hatinya, dia akan Allah hina dia. Allah akan murka dengan dia. Sebab Allah SWT tak buat dia untuk orang. Apa pasal dia cinta kau dan tak cinta ke Allah? Aku buat engkau ni, kata Allah, untuk cinta aku. Allah buat pendek, panjang, untuk pendek suka bini dia. Dia jawab, kalau bini kau buat kau, bolehlah. Kau ni cinta bini, bini buat kau. Kamu tahu tak siapa buat kamu? Pendek? Allah tak sebut pilihannya. Dan Allah bagi tahu, kalau baca Quran lah, kalau tak baca Quran tak tahulah. Bahawa Allah jadikan kita dari titisan air, dari tulang sulbi lelaki yang dimasukkan ke dalam womb. Womb apa? Womb bahasa Melayu rahim perempuan, dan bercampur dengan air yang dikeluarkan dari tulang ni, the ribs daripada tulang ribs, tulang dada, dicampurkan berdua. Itu Allah itu daripada air situ. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu itu semua supaya kita tahu dan percayalah ke tahap yang Allah mahu, bahawa kita ni dibuat oleh Allah. Dan Allah buat datuk kita mula sekali Adam dari tanah. Lepas tu Allah tunjukkan lagi kepada manusia ni bahawa Allah yang buat. Walaupun selepas itu, selepas Allah buat Adam tu, Allah buat manusia ni dari sekumpal darah yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Allah buat Maryam mengandung kan Isa dengan tak ada bapa. Nak beritahu, bukan kamu punya persetubuhan yang buat kamu dapat anak. Kamu tak payah bersetubuh, aku buat. Lagi Allah SWT beritahu, kejadian Isa rasanya sama macam Adam. Tujuannya nak beritahu, aku buat kamu. Tak baca Quran pula. Jadi bila membelakangkan Quran kerana cinta dunia, bila cinta dunia, tak cinta Allah. Jadi orang yang tak takut dengan Allah, kata Allah, mereka ni membelakangkan Quran. Belakangkan Quran makna tak baca Quran, dan tak mau faham, dan tak mau amal. Itu antara membelakangkan Quran lah. Yang macam apa tu, yang menghina, kata Quran tu perkataan syaitan tu, bukan membelakangkan lagi. Itu dah mencaci dah jadi musuh Allah. Jadi kita orang Islam ini
kita ada Quran, tapi kerana kita tak takut Allah, kita cinta dunia, kita tak takut Allah sebab kita cinta selain Allah. Bila kita cinta dunia, maka apa yang kita dapat, kita orang yang tak takut Allah. Macam Yazid, dia cinta dunia, dia orang yang tak takut Allah. Tak ada dia takut. Bila dia tak takut Allah, mana dia nak baca Quran tu? Mana dia nak amal? Ada? Tak ada. Dia tak takut Allah. Dia hanya nak beramal untuk masuk syurga macam orang. Orang banyak beramal, macam Yazid beramal nak masuk syurga, takut neraka. Tak boleh tu. Jadi kalau beramal untuk dapat syurga, itu amal tak ikhlas. Dan Allah tak mau. Allah kata syurga tu aku yang buat. Kamu tak boleh masuk syurga tu kalau aku tak masukkan kamu. Jadi jangan kamu buat amal untuk masuk syurga tu. Kamu buat amal untuk buat aku suka. Macam mana nak buat Allah suka? Allah tak ada. Jadi Yazid berpuas-puasan beramal untuk dapat syurga. Dia ingat dia boleh masuk syurga. Amalnya tak baik, tak buat Allah suka, tak ikhlas, mana nak masuk syurga? Letih je. Sebab beramal dengan iman tak ada. Orang beramal nak masuk syurga, selamat di neraka ni, orang iman tak ada. Dia pergi semayang, dia ingat dia ada iman, tapi semayang untuk dapat masuk syurga. Masuk neraka je lah. Jadi Rashidi nanti akan terperanjat lah. Tapi macam mana nak terperanjat? Dunia sekarang saya dah bagi tahu dia. Nak terperanjat buat apa? Orang lain mungkin terperanjat lah. Dia macam mana boleh terperanjat? Dah tahu. Saya kalau semayang banyak pun, untuk dapat masuk syurga sama neraka, bukan untuk suka Allah. Semayang saya tak diterima. Dan akibatnya saya masuk neraka lah. Apabila Allah bagi tahu kamu buat semua ni bukan untuk aku, untuk dapat nama, masuk neraka. Kan ada hadis tu. Kamu mati di jalan Allah ni bukan nak sukakan aku, kamu nak dapat nama syuhada. Kamu mengajak agama ni semua bukan untuk aku, untuk kamu dipanggil ulama. Kamu buat dakwah ni semua bukan untuk sukakan aku, untuk kamu dipanggil orang dakwah dan supaya kamu dapat masuk syurga. Allah tak terima niat-niat tu semua tu. Allah terima hanya niat nak suka ke Allah. Jadi kita jangan pandang rendah tentang bab niat ni. Kita nak beramal aja. Asal beramal dah, apa nak buat, beramal lah. Tak ikhlas tak apalah, terus buat lah. Teruslah buat amalan tak ikhlas ni. Itu bukan cara dia. Kalau kamu kata saya tak ikhlas, saya terus saja beramal, buat apa? Kita kena tukar dari ikhlas jadi, dari tak ikhlas jadi ikhlas. Macam mana nak tukar? Macam mana nak buat Allah tukar kita supaya beramal ikhlas? Kita mesti naikkan iman kita. Iman tu nama lain bagi ikhlas. Kalau iman tu kecil sikit, tak boleh dapat ikhlas. Dia kena iman tinggi. Orang ni hari ni cakap, kalau saya cakap yang ikhlas, saya jadi ikhlas, tak boleh. Kalau saya cakap saya buat ni ikhlas, dia jadi ikhlas, tak ada. Ikhlas ni dikurniakan oleh Allah, diberi kepada kita. Kita hanya dapat buat benda dengan ikhlas bila Allah bagi kita ikhlas. Allah akan bagi kita ikhlas bila iman kita tinggi, bukan rendah, tinggi. Tinggi. Itu belum dapat ihsan lagi dalam amal kita. Nak dapat ihsan lagi tinggi. Itu belum ihtisab lagi, yakin pada janji Allah. Nak dapat ihtisab tinggi lagi. Kita tak tahu. Kita ingat benda ni boleh dapat. Cubalah tuan tengok semayang tuan. Tuan tahu tak tuan ikhlas? Kalau buat untuk dapat pahala, tak ada. Macam Rashidi. Amat semayang dia tu bukan saja tak ikhlas, tak ingat Allah. Macam-macam dia ingat. Cara Nabi pun tak. Kata Allah, mereka semayang
dengan ingat Allah dan mereka semayang dengan humility. Humility maknanya dengan tawaduk lah. Dia boleh ingat Allah dan semayang sebab dia di luar semayang ingat Allah dengan mulut dan hati. Dia beritahu. Hari ini kita ingat Allah macam Azri dengan mulut, hati tak ada. Dia tak boleh jadi orang yang ingat Allah dan semayang. Puas pegang tasbih, panjang ke hulu ke hilir pegang tasbih, tapi ingat Allah kat mulut je. Dalam Quran mereka ingat Allah di mulut dan di hati. Jadi barulah semayang tu ingat Allah. Kita tak ada subhanallah dan semayang. Dan kita merasai Allah melihat kita, mendengar, dan kita merasai, kita yakin janji Allah. Bahawa dengan semayang ni Allah ampun dosa kita. Seperti jatuhnya daun gugur di musim daun gugur, kata Nabi, pegang gugur. Kenapa kamu tak tanya apa kau buat? Sahabat tanya, apa kamu buat ya Rasulullah? Apa sebab kamu buat? Inilah kesan semayang. Bukan semayang macam Rashidi ni. Rashidi jangan perasan hadis tu untuk semayang dia. Dia semayang yang betulnya, yang ingat Allah, yang dibuat dengan tawaduk, dengan ikhlas, untuk sukakan Allah. Jadi banyak perkara sebenarnya kita kena buat. Kita sepatutnya sudah lama buat usaha. Perkara ni dah ada dalam semayang kita, sepatutnya, tapi kita tak dapat lagi. Di sinilah saya dulu waktu buat usaha tabligh risau saya. Dah lama buat tabligh, semayang saya tak boleh berubah. Kamu dah dibagi tahu cara dah, masih tak nak buat. Jadi bodoh lah kan. Kenapa cara yang saya buat ni betul? Saya dah dapat. Kalau saya tak dapat, waktu begitu lama saya buat ni, saya pun tak dapat semayang yang khusyuk, tak payahlah awak ikut saya. Saya pun tak nak awak ikut saya. Saya pun tak tahu macam mana nak jadi orang yang semayang khusyuk dan ingat Allah. Tapi saya dah bagi tahu kamu, kalau kamu tak mau buat apa saya cakap, saya dah tak ada bertanggungjawab lagi. Yang salah kamu. Hari ni saya bukan bagi tahu kamu, seluruh dunia. Maka seluruh dunia hari ni dia tak boleh salahkan saya. Saya ni diberi tanggungjawab, bukan nak bagi tahu kamu je. 7 ekor ni Allah suruh aku bagi tahu seluruh dunia. Sebenarnya itu tanggungjawab. Masya-Allah, dengan internet ni Allah buat diorang cipta phone tu. Dengan internet ni kita boleh bercakap. Orang yang jauh kat Amerika, dekat Australia, mereka boleh dengar cakap kita. Itu semua melalui satellite. Suara ni boleh tak tahu macam mana. Ini boleh recorded pula. Suara saya ni recorded, lepas tu transmitted to the entire world. Bayangkanlah saya duduk sini, saya cakap satu perkara, so dunia boleh dengar. So kalau kita bercakap yang betul, baik, alangkah besarnya dia punya rahmat dengan menggunakan ni. Kalau kita tanya orang tabligh, dia kata ni tak sunnah. Orang tabligh tak sunnah, dia kata Nabi tak buat. Kalau Nabi buat dah lama kita buat. Dia orang dah cuba nak memberi alasan yang tak munasabah. Kalau tak macam itu, tak salah pakai kereta. Nabi tak pakai kereta, pakailah unta. Itu ada setengah orang tabligh dulu lah. Dia pergi sekolah naik unta. Ya betul. Dekat Pahang, cikgu tu, dia bawa unta ke apa, ikat dekat tiang sekolah.
Aduh. Macam itu punya kefahaman sunnah dia. Jadi kalau kamu boleh pakai kereta, kenapa tak boleh pakai phone? Kenapa kita tak boleh gunakannya untuk kebaikan? Sedangkan orang gunakan dia untuk keburukan. Lepas tu kita kata jangan tengok internet, jangan tengok phone, jangan pakai. Ini semua merosakkan iman. Ialah sebab orang yang gunakan phone ni semua orang yang bercakap buruk, yang bercakap salah. Cuba orang yang baik bercakap dan yang baik ni tersebar, faedahnya cukup besar. Hari ni saya bercakap bahasa Inggeris kat sini. Seluruh dunia orang yang faham Inggeris boleh dengar. Kalau dia tak nak dengar, memanglah tak dengar. Kalau dia nak dengar, dia boleh dengar. Satu posting aja 20,000 orang, 30,000 orang. Ada posting sekarang dah sampai 200,000 orang dengar. Itu bukan satu nikmat yang besar. Manusia di hari ini kalau dia jadi orang baik dan buat kerja baik, kebaikan dia akan tersebar di seluruh dunia. Bayangkan kebaikan yang datang pada saya, bukan datang dari satu orang. Apa orang yang tu dengar cakap saya dan dia buat, dia punya pahala. Bukan saya tak nak pahala, saya nak bagi tahu je. Janji Allah pun dapat kat saya. Bayangkan orang seluruh dunia buat baik. Kebaikan tu semua asbab saya tu bagi tahu dia. Dan dia orang buat. Kebaikan dia tu Allah tak bagi kat saya. Bukan seorang. Kalau Yazid tak nak buat, tak apa. Banyak orang lain lagi dekat dunia ni yang akan buat. Tapi kalau orang tu tak nak buat, saya tetap dapat kebaikan dia. Tapi kalau orang tu buat, saya dapat amalan, pahala baik dia. Dan itu amal jariah, mati pun dapat jariah. Itu amal jariah namanya. Jadi usaha saya duduk kat sini, tak ada saya bayar duit yang untuk datang sini dengar. Kalau tak ada internet, mereka kena belanja duit mereka. Kita kena buat kemah pula, macam Tonggi Istimewa. Banyak pembelanjaan kena dibuat untuk panggil orang seluruh dunia. Yang datang, yang banyaknya orang Bangladesh lah, tapi banyak juga orang luar negeri. Dia listkan nama-nama orang yang datang. Lebih kurang hampir mungkin 5,000, 10,000 orang. Itu aja yang kat 10 foreign tu. Tapi ini bukan 10,000 orang dengar, 200,000 orang. Sekarang ni mereka tak berapa kenal saya lagi. Bila saya jadi makin terkenal bukan sebagai orang jahat lah, sebagai orang baik, tentulah lagi ramai yang dengar. Jadi dengan izin Allah semua ni berlaku. Saya tak ada nak cakap bahasa putih tu. Saya telefon kawan saya, orang India dia, Hindu, tapi dia sangat memuliakan saya, sangat suka pada saya. Dia sangat hairan kenapa orang tak gunakan saya, yang sangat berilmu katanya. Jadi saya tanya dia bagi tahu saya, kamu kena cakap bahasa Inggeris. Dari hari itulah saya mula cakap Inggeris. Saya tanya Allah, boleh? Boleh. Jadi ini kebaikan bukan boleh datang pada orang Islam je. Orang bukan Islam pun Allah gunakan juga. Tak ada Samad show saya bercakap bahasa Inggeris. Samad tak ada fikir macam mana orang seluruh dunia dapat hidayah. Kawan saya tu Hindu cakap, banyak orang tak tahu agama, sir. Jadi kamu ada pak, Allah nak bagi kebaikan ni, bukan dia gunakan ni. Jadi ada kala digunakan aja, tapi faedahnya kita tak dapat. Tapi kita kalau digunakan dan diberi faedah daripada apa yang kita buat. Kawan saya tak dapat faedah sebab dia iman tak ada. Amal yang dibuat tak ikhlas. Rashidi pun tak ada faedah je daripada amal dia sebab tak ikhlas, walaupun dia orang Islam. Orang kafir tu memanglah
dia tak ada kalimah ikhlas, jauh sekali lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kehidupan di dunia ni bukan untuk bersukaria. Macam Yazid dulu, sekarang pun agaknya dia belum keluar lagi daripada kepompong bersukaria. Ada peluang dia akan ambil, sebab dah become nature dia. Dia nak mati susah ke? Nak tukar kepada bersukaria kat dunia ni, maksud hidup jadi kekasih Allah. Oh, jalannya ikut Muhammad SAW. Pertama sekali kena buat kerja dakwah, kerja Nabi Muhammad SAW. Itu kena buat lah. Kalau kita kata kita ikut Nabi, kerja Nabi kita tak buat, itu tak betul. Itu bohong namanya. Kita bukan semayang aja. Nabi semayang, kita semayang, kita ikut Nabi. Tak. Kita semayang aja, tak buat kerja dakwah, kita belum ikut Nabi. Sebab kerja yang mana dia diberi, kerja mengajak manusia kepada Allah, kita tak buat. Kerja itulah yang penting. Ya? Kerja itulah yang sangat penting. Kerana Allah tak bagi iman kalau tak kerja. Allah bagi iman kepada orang yang bekerja dan berdoa. Bekerja tak ada, berdoa je tak ada. Jadi Allah suruh kita bekerja siang hari untuk cari iman. Buat gas, jauhlah, jumpa manusia. Yang belum Islam, kita mau ajak dia ucap kalimah. Yang dah Islam, ingatkan dia tentang kalimah, ajak dia taat perintah Allah. Perintah pertama kita ajak dia buat kerja dakwah. Kerja ta'muru bil ma'ruf wa tanha. Itu kerja. Di mana? Kita bukan duduk sini je, kita kena bergerak. Lepas di jalan-jalan, di lorong. Lepas tu berdoa malam hari. Allah bagi salat tahajud. Jadi mesti bekerja siang hari dan berdoa malam hari. Itu syarat Allah nak bagi iman. Bila iman ada, semayang jadi bagus, baru dapat pahala. Kalau semayang tak bagus, mana nak dapat pahala? Jadi Yazid dengan Rashidi dia bekerja, malam tak apa-apa berdoa. Lepas tu kerja dah bagus dah. Saya beritahu dia, kalau kalimah yang kamu cakap nak masuk, apa yang ada dalam hati kamu kena keluar. Kamu kena korban. Dia tak nak. Yang itu dia tak nak. Sebab itu susah. Saya cinta dunia. Kita tak boleh. Kita kena buang cinta dunia tu. Sana. Saya nak cinta dunia juga. Saya nak buat gas dan cinta dunia. Kalau saya nak buat gas, saya cinta dunia juga, kalimah tak boleh masuk. Kan kita boleh faham itu. Boleh faham tak? Kalau kita buat gas saja, cakap kalimah, kita tak korban, maknanya cinta dunia tak keluar dari hati kita. Kalimah yang kita ucap tak masuk. 20 tahun kita buat. Untuk kalimah, untuk cinta pada diri ni hilang. Bila kita buat gas, orang marah kita tak boleh marah dia balik. Allah suruh kita sabar. Kalau kita tak boleh buat tu, cinta diri kita keluar, cinta Allah mana boleh masuk? Nah, bagi tamsil air dekat mangkuk. Kalau air tu kotor, kita nak air bersih, takkan air kotor ni tak mau buang ini, kita suka. Campur je air bersih, tak boleh jadi. Dia jadi apa? Kotor juga. Dia kena buang. Makin banyak kita buang, makin bersih lah air yang masuk. Sikit aja kita buang, mana nak bersih sangat air. Macam itulah lebih kurang tamsil. Macam mana iman ni nak masuk. Dah banyak kali saya cakap, bukan sekali. Hanya nak kena buat aja apa yang disuruh. Tak dibuat tak jadi dia. Sebab itu agama ni maknanya taat. Pintu untuk agama ni datang kena ada taat. Taat ni tak ada tak. Kita tak taat dan usaha tak nak taat, memang tak dapat agama. Macam appendix yang saya bagi dia perintah, dia buat, dia paksa diri dia tak taat. Dia tak ada usaha pun untuk taat. Jadi apa akan jadi? Mana ada agama nak datang? Sufyan
gombak ni. Saya bagi dia perintah kan, dia tak nak buat. Mana agama nak datang? Jadi tuan yang oleh itu Allah bagi manusia ni nabi-nabi, rasul-rasul untuk bagi mereka guidance. Di samping Allah bagi Quran ni, Allah hantar nabi nak bagi tahu kamu mereka apa yang Allah mahu dalam Quran tu. Nak tunjuk pada kamu dia punya praktikal tu. Bukan ni sebab kamu takkan faham tu. Jadi nabi-nabi Allah bagi faham Quran. Apa kehendak Allah. Jadi kita sebab itu kena tahu hadis sahih lah. Macam mana nak buat? Mana Allah bagi tahu macam mana nak mengajak orang kepada kebaikan, cegah kemungkaran? Mana Allah bagi tahu cara macam mana nak semayang? Kita kena tengok Nabi. Tak boleh tak tengok dia. Kalau kita tak mau percaya pada Nabi Muhammad, dah kita percaya Quran saja. Macam mana kita nak semayang? Macam mana kita nak buat kerja dakwah? Cara apa kita buat? Tentu cara yang salah. Sebab itu kita kena ikut Nabi. Kita kena betul-betul buat cara dia. Kerana cara Nabi itu Allah yang ajar dia. Dia tak boleh buat cara dakwah, cara bukan Nabi. Buat dakwah, mengajak kepada kebaikan tu, kita kata apa kebaikan pun tak boleh. Kita kena tengok apa yang Nabi ajar tu. Itulah kebaikan. Kamu tak tahu tu semua sehingga saya tunjuk kamu. Ada kamu tahu? Cakap kalimah, ajak orang ucap kalimah, tak ada. Tak faham perkataan kebaikan yang disebut oleh Allah tu. Kebaikan tu mengucap kalimah, buat kerja dakwah, itu kebaikan. Jadi tafsiran Quran ni, difaham Quran ni diberi pada Nabi. Dan hari ni Allah bagi kat saya bukti saya faham Quran. Bacalah tafsir saya tu, profnasoha.com. Janganlah tak baca. Kalau tak nak baca, memang tak nak faham lah. P kecil ROF PROFNASOHA.com. Semua ada, semua tak nak baca. Siapa yang salah pula? Allah salah. Allah dah buat saya dah. Allah dah bagi saya tulis. Allah dah bagi saya ceramah dah. Allah dah buat semua ni, kamu tak nak ikut. Allah tak salah. Allah sangat sayang. Allah mahu manusia ni berjaya. Tapi malang, 1000 kali malang. Manusia ni dari dulu lagi, kata Allah, perkara yang sama, mencintai dunia dan memikirkan dunia ni lebih bahagia daripada akhirat. Sedangkan akhirat itu lebih kekal, kata Allah. Dan perkara ni dah diberitahu di kitab-kitab yang lama. Kita diberi pada, dia telah beritahu pada dulu lagi, iaitu di kitab yang diberi pada Ibrahim dan Musa. Maknanya bukan benda baru manusia mencintai dunia. Kerana itulah kita ni menjadi orang yang tak takut Allah, tak cinta Allah, tak suka Allah. Menjadi orang yang tak taat. Dan kalau taat, bukan untuk sukakan Allah, untuk sukakan diri. Jadilah kita orang yang malang, orang yang celaka, yang di akhirat nanti akan tunduk dengan muka yang muram, sedih, rasa bekerja keras. Kerana kita orang yang sedang diiring menuju neraka. Okey guys.